Assalamualaikum, anda sedang menonton sekilas Fakta 3 Jun 2021 bersama dengan saya Nusya Muhammad Amin. Susulan hantaran Facebooknya semalam yang mengundang tanda tanya, Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob hari ini tampil memberikan penjelasan. Dalam sidang medianya hari ini, Ismail mendakwa hantaran serta gambar menutup pintu itu tidak mempunyai maksud tersembunyi. Sebaliknya, beliau mahu pulang selepas habis kerja. Spekulasi semalam mengatakan hantaran tersebut mencerminkan kekecewaan menteri itu setelah banyak kilang dibenarkan beroperasi ketika PKP penuh. Hantaran penuh teka-teki itu turut mengundang ulasan ramai pihak termasuk beberapa ahli politik. Semalam, Malaysia Kini melaporkan bagaimana syarikat dalam perkhidmatan tidak penting menerima kebenaran beroperasi daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri menjelaskan mereka bukan pihak tunggal yang memberikan kebenaran beroperasi sepanjang tempoh PKP penuh. Perkara itu dinyatakan Menterinya Muhammad Azmin Ali hari ini. Dalam satu kenyataan, Azmin menjelaskan sebanyak 15 kementerian turut menggunakan sistem pengurusan pintar COVID-19 3.0 kendalian MITI. Kemudahan itu adalah untuk memudahkan proses penilaian permohonan kebenaran beroperasi mengikut sektor masing-masing. Oleh itu katanya, surat kelulusan beroperasi bukan sahaja dikeluarkan oleh MITI tetapi juga dikeluarkan oleh kementerian lain yang menggunakan sistem itu. Penjelasan itu dibuat ketika banyak pihak membangkitkan persoalan mengenai keberkesanan sekatan PKP penuh bagi menangani COVID-19. Rata-rata warga maya berasa gelisah apabila mendapati masih banyak syarikat atau perniagaan dibuka memandangkan matlamat PKP penuh yang mahu meminimumkan pergerakan orang ramai. Sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungannya lebih berkualiti. Baik, berita seterusnya. Masih mengenai Menteri Kanan Azmin Ali. Gara-gara tidak berpuas hati dengan menteri itu yang disifatkan gagal menjalankan tugasnya, tanda pagar Azmin letak jawatan menjadi sohor kini di Twitter. Rata-rata ciapan warga maya yang menggunakan tanda pagar itu menyatakan kekecewaan mereka susulan masih ramai rakyat dibenarkan keluar bekerja sepanjang tempoh PKP penuh. Mereka turut mendakwa kes harian dan kes kematian COVID-19 yang meningkat berpunca daripada kebenaran syarikat untuk beroperasi yang dikeluarkan oleh MITI. Selain itu, satu petisyen atas talian turut dilancarkan dengan mensasarkan 25,000 tanda tangan. Setakat jam 5 petang tadi, lebih 15,000 tanda tangan warga maya terkumpul yang menuntut perletakan jawatan Menteri Kanan itu. Kerajaan negeri atau hospital swasta boleh membeli vaksin jenis lain selain daripada 3 vaksin yang diberikan di Malaysia. Namun Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, pihak tersebut mestilah mendapat kelulusan bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA. Ada vaksin-vaksin lain yang telah mendapat kelulusan oleh WHO yang kerajaan pusat tidak beli. Kita buat pilihan untuk tidak buat perolehan vaksin-vaksin tersebut. Contoh, vaksin Sinopharm, contoh, vaksin Moderna. Memang kerajaan pusat tidak beli. Kalau ada kerajaan negeri nak runding untuk bawa vaksin tersebut, boleh. Cuma vaksin tersebut mestilah didaftar dengan NPRA. Itu saja syaratnya. Beliau berkata demikian ketika meninjau PPV Setia Spice Arena di Pulau Pinang bersama Ketua Menteri Negeri itu, Chow Kun Yeow hari ini. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad secara sinis mengucapkan tahniah kepada kerajaan kerana telah melaksanakan sekatan pergerakan secara penuh. Nampaknya tak total. Ramai orang yang boleh keluar pergi kerja dan di jalan-jalan juga kadang-kadang kita jumpa banyak kereta lalu lalang di jalan-jalan. Bermakna bahawa ada exception kepada orang itu orang ini dan tak jadi total lah.
Dalam Saya rakaman sendiri video yang terima dimuat naik di total Facebook, lockdown. ahli Parlimen Langkawi itu turut menggesa kerajaan untuk segera mengatur pasukan vaksinasi bergerak bagi mempercepatkan proses suntikan vaksin COVID-19. Jangan tunggu sehingga orang datang. Kita pergi kepada mereka. Takkanlah kerajaan tak boleh sewa bas ke kereta ke. Dan tak perlu terlalu banyak orang. Kita mempunyai ribuan doktor. Satu doktor di satu tempat mencukupi untuk hantar bersama dengan vaccination punya team ke kampung-kampung di mana orang tua tak boleh keluar. Polis sudah memanggil keterangan seorang usahawan kosmetik di Kelantan yang didakwa mempersundakan agama Islam baru-baru ini. Perkara itu disahkan oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan Wan Khairuddin Wan Idris hari ini. Perkara itu disahkan oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan Wan Khairuddin Wan Idris hari ini. Ketika dihubungi, Wan Khairuddin berkata, polis memanggil wanita berusia 30-an itu dan 2 lagi individu pada Isnin lalu. Terdahulu, Malaysia Kini melaporkan polis menerima laporan berkaitan satu video tular yang memaparkan seorang wanita didakwa mempersendakan agama Islam. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Abdul Rahim Daud berkata, pengadu mendakwa melihat satu rakaman video dikongsi dalam WhatsApp memaparkan seorang wanita Melayu menyatakan dia tidak suka solat. Dalam perkembangan itu, Mufti Kelantan Muhammad Syukri Muhammad meminta pihak berwajib menyiasat mengapa wanita itu mengeluarkan kenyataan sedemikian. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.